Apa sudah jadi dengan pasukan Manchester City? So dalam video kali ni kita nak tengok apa yang terjadi dekat pasukan Manchester City yang sebenarnya. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita akan cerita sikit apa yang terjadi kepada pasukan Manchester City. Apa current situation untuk pasukan Manchester City? Kita cerita dulu apa yang telah didakwa kepada pasukan Manchester City. Semalam heboh dalam dunia bola sepak. Manchester City telah didakwa kerana melanggar peraturan FFP untuk EPL lebih daripada 100 kali dalam tempoh daripada tahun 2009 kepada tahun 2018. Tapi sebelum tu kita nak cerita sikit apa tu FFP. Sebab ramai pening FFP ni apa. Sebab kita duk dengar kan pasukan tu duk langgar peraturan FFP. Pasukan tu kena jual player disebabkan peraturan FFP. FFP ni apa? So kita nak tengok dulu. FFP ni adalah singkatan kepada Financial Fair Play. Peraturan ni aku boleh kata bagus jugalah. FFP adalah peraturan yang senang cerita. Sesebuah kelab tu tak boleh spend lebih daripada apa yang dia dapat. Maksudnya hasil pendapatan pasukan tu adalah 200 juta. Total spending mereka tak boleh lebih daripada 200 juta. Tujuan utama peraturan ni diadakan adalah disebabkan untuk menjaga kewangan pasukan tersebut. Sebab sebelum peraturan ni diadakan, dah banyak dah kelab yang hampir-hampir bankrupt disebabkan mereka ni overspend. Beli-beli player tapi hutang, lepas tu tak mampu nak bayar. So itulah sebabnya peraturan FFP ni diadakan adalah untuk menjaga keseimbangan kewangan supaya tak melebihi apa yang mereka tak mampu bayar. Dan bagi aku peraturan ni memang sangat bagus untuk kelab kecil sebab mereka ni selalu akan diingati dengan peraturan tu. So kelab mereka boleh berkembang dan mereka ni tak akan overspend yang akan menyebabkan kelab mereka bankrupt. Tapi bagi aku peraturan ni bukanlah baik untuk kelab-kelab besar. Sebab apa? Sebab kelab-kelab besar ni mereka dah ada dana yang cukup besar, mereka dah ada pemilik yang cukup kaya. Contoh pemilik pasukan Manchester City, Sheikh Mansour. Pemilik pasukan PSG, Nasir Al-Khelaifi adalah billionaire tau. Memang mereka ni kaya gila. So bila kelab tersebut terikat dengan peraturan FFP, walaupun owner mereka kaya, mereka tak boleh spend berlebihan juga. Dan memanglah tak baik untuk mereka, tapi baik juga untuk persaingan sihat antara semua kelab. Dan tadi aku katakan pembelanjaan pasukan tu tak boleh melebihi pendapatan dia. So kita nak tengok apakah pendapatan yang dimasukkan dalam sesebuah kelab tu, dan juga apakah pembelanjaan yang dimasukkan dalam sesebuah kelab tu. Kita masuk pendapatan dulu. Pendapatan pasukan boleh dikira daripada segi penjualan tiket, daripada segi penjualan merchandise, sponsorship, penjualan pemain, hadiah competition, hak siar televisyen dan juga komersial. Kok-kok lah ada kelab tu buat iklan. So mereka akan masukkan total pendapatan tu dalam total pendapatan mereka dalam report mereka nanti. Dan apa yang dimasukkan sebagai pembelanjaan? Pembelanjaan yang dimasukkan dalam FFP ni adalah daripada segi pemilihan pemain dan juga pembayaran gaji kepada staf-staf bola sepak dan juga pemain bola sepak. Pembelanjaan ni tak termasuk daripada segi pembinaan infrastruktur dekat stadium ataupun renovation stadium, pembinaan ubi muda dan juga akademi dan juga perkembangan bola sepak perempuan. Maksudnya kalau kelab tu kaya, so mereka bolehlah spend dekat benda-benda macam ni sebab dia tak termasuk dalam report FFP. FIFA just nak jaga mereka ni daripada tak beli pemain berlebihan dan juga bayar gaji berlebihan je. So tu kita dah clear . Dan kita nak tengok tuduhan apa yang dikenakan kepada pasukan Manchester City. Setakatlah Manchester City masih lagi tidak didapati bersalah lah setakat video ni dibuat. Yang pertama, tuduhan yang dikenakan kepada pasukan Manchester City adalah financial report. Untuk pengetahuan hampa, setiap kelab bola sepak perlu sediakan financial report pada setiap hujung tahun, dan report ni bertujuan untuk tengok betul-betul adakah pasukan tu betul-betul mematuhi peraturan FFP ataupun tidak. Dan pasukan Manchester City dilaporkan tidak memberi laporan yang jujur dan berlaku pencagahan maklumat dalam report daripada apa yang sepatutnya. Dan Manchester City juga dikatakan telah mengubah nilai bayaran kepada manager ataupun player mereka. Yang mana kalau kita nak senang faham, kalau dalam report tu dia tulis kawan tu dapat 200,000 je, tapi dia kalau sebenarnya dia dapat 400,000. So Manchester City nak clear benda tu, dia tulis kat report dia bagi gaji rendah, tapi sebenarnya dia bagi gaji tinggi. Dan Manchester City juga dituduh tidak memberikan laporan yang tepat berkenaan keuntungan mereka. Yang kedua adalah financial report daripada segi UEFA pula. Manchester City juga dikatakan gagal memberikan report yang tepat kepada UEFA yang juga mengikat peraturan FFP ni kepada kelab-kelab yang main dekat Eropah. So bila jadi benda ni, apa tindakan yang Manchester City buat? Manchester City sudah pun keluarkan kelab statement mereka dekat laman web rasmi mereka yang hampa sendiri pun boleh tengok. Mereka keluarkan statement, mereka kata mereka terkejut dengan benda ni dan mereka pun mengalu-alukan Suruhanjaya Bebas untuk buat siasatan kepada mereka. Suruhanjaya Bebas adalah satu entiti yang akan membuat siasatan dekat kelab yang terkait dengan masalah ni untuk menentukan kelab tersebut tu bersalah ataupun tidak. So bila tengok kes benda ni, kita tengok kes Juventus sebab Juventus kan baru kena kes juga.
Juventus telah dikenakan deduction ataupun penolakan 15 mata, ataupun senang nak kata penalti 15 mata. Penalti ni maksudnya denda lah, atas disebabkan penyelewengan transfer dan penyampaian maklumat yang tidak sah. Maksudnya Juventus sengaja menaikkan value pemain dia dalam report untuk meningkatkan hasil keuntungan dalam report. Maksudnya senang cerita, kawan ni contohlah dia dapat 50 juta je, tapi dalam report dia tulis 70 juta. Macam tu lah contoh dia. Ni semua untuk menyeimbangkan kedudukan mereka dalam FFP juga. Tapi Manchester City dengan Juventus, kes dia lain. Manchester City ni sebab duit terlampau banyak, so mereka ni terpaksa menyeimbangkan kewangan mereka. Maksudnya mereka ni ada duit lebih, tapi pendapatan mereka ni kurang. Fan mereka kan sikit. Dah lawak je. Adalah fan Manchester City kat Malaysia ramai, dekat luar pun ramai. Tapi pendapatan mereka sikit, walaupun mereka ada duit banyak, mereka ni spend sampai tak ingat dunia. Lain pula dengan Juventus. Juventus ni tak ada duit, so bila mereka spend lebih, mereka ni tak ada pendapatan. Mereka ni kena acah-acah mereka dapat duit untuk tunjukkan yang mereka ni ada untung. Hal ni lebih kurang adalah macam member kita kan, makan Starbucks tiap hari tapi duit tak ada. Tak kata kat siapa-siapa lah kan, tak katalah kat hidup ke kat mati ke. Dan untuk peringatan hampa, pada tahun 2020 pasukan Manchester City pun pernah dikenakan hukuman 2 tahun tak boleh join competition dekat Europe. Dan mereka ni pun dikenakan denda 30 juta atas pelanggaran peraturan FFP yang serius, yang kemudian ditarik balik dan dikenakan denda je 10 juta euro sahaja. Dan satu benda yang membahayakan pasukan Manchester City tau, kalau mereka ni dikenakan denda atas UEFA tak apa lagi, sebab UEFA mereka ni ada batas waktu. Contohnya pasukan Manchester City buat kesilapan pada tahun 2010 ataupun lagi lama lagi, so UEFA tak boleh ambil tindakan disebabkan benda tu dah lama dah, sebab mereka ada time bar. Tapi EPL bukan macam tu. Selagi hang ada salah, walaupun hang buat salah tu dah lama dah, salah tu tetap boleh disabitkan dengan hang. Dan kita nak tengok apakah hukuman yang Manchester City akan kena kalau mereka betul-betul tersabit dengan kesalahan ni. Ada beberapa hukuman yang mereka akan dikenakan, tapi aku boleh kata 5 ni yang paling berat. Yang pertama adalah point deduction ataupun penolakan point. Kemungkinan mereka ni akan ditolak mata macam Juventus kena tolak mata. So Arsenal makin selesa lah. Title race antara Manchester United dengan Arsenal is on. Tu pun kalau MU boleh ligan. Yang kedua adalah denda. Yang ni terpulang kepada pihak EPL dan juga pihak UEFA untuk mengenakan berapa denda mereka nak kenakan kepada pasukan tu. Yang ketiga adalah sekatan perpindahan, di mana klub tersebut tak boleh melakukan sebarang transfer. Mereka ni boleh jual pemain, tapi mereka tak boleh masukkan pemain mereka. Nombor 4 adalah penahanan wang hadiah. Kalau kelab tu menang satu-satu competition, hadiah competition yang patut mereka dapat tu akan ditahan dalam beberapa waktu yang ditetapkan. Yang kelima adalah penyingkiran liga. Maksudnya mereka ni akan terus disingkirkan ke Liga Division 2. Dan hang bayarlah Haaland main dekat Division 2. Memang taubatlah puak-puak tu terkencing nak ligan Haaland. Dan satu lagi hukuman yang kemungkinan besar Manchester City akan terima adalah penarikan balik trofi-trofi yang mereka dapat. Benda ni seronok lah kalau Liverpool dengan MU dengar. Sebab MU ada beberapa kali jadi runner up belakang pasukan Manchester City. Liverpool pun ada beberapa kali jadi runner up kepada pasukan Manchester City. So kalau lah betul Manchester City kejuaraan mereka ni ditarik balik, akan diberikan kepada pasukan nombor 2 tu. Mungkin kita boleh tengok title celebration nanti. Dan kalau kita nak sembang pasal management Pep Guardiola, Pep Guardiola pun pernah tanya pihak pengurusan tahu selepas pada tahun 2020 tu mereka dikenakan kesalahan, dan mereka ni bagi penerangan dekat Pep yang mereka kata mereka ni tak bersalah. So Pep pun bagi tahu, dia kata dia percaya dekat mereka, tapi dia kata kalau mereka mohong, dia akan keluar daripada kelab tu dan tak akan anggap kelab tu kelab dia dah. Dan satu benda last, pasukan Manchester City tak boleh gunakan mahkamah yang sama, iaitu Court of Arbitration of Sport, untuk defend mereka menurut Martin Ziegler. Yang mana kalau hampa nak tahu, court ni lah yang membebaskan mereka daripada tuduhan pada tahun 2020 yang lalu. So itulah setakat ni berita pasal pasukan Manchester City yang aku tahu. Minta maaf lah kalau ada kesalahan info. Dan kalau hampa nak betulkan info ataupun hampa nak tambah info, hampa boleh tulis kat komen kat bawah. Okay? So itulah video kali ini, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.